Bulletin Didik 13 September bersama saya Tarusdi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Program Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional atau TVET Junior yang diperkenalkan kerajaan melalui Gap Mara mula mendapat sambutan dalam kalangan remaja. Program yang dilancarkan oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mahathir Khalid Mac lalu itu dijalankan secara berperingkat dan bertujuan memberi khusus jangka masa pendek kepada golongan remaja. Antara yang menawarkan kursus berkenaan adalah Gap Mara Pasir Gudang Johor. Seramai 19 remaja dari sekolah menengah dan Mahat Tafiz menjadi kumpulan pertama terpilih mengikuti 2 kursus yang ditawarkan. 10 pelajar Mahat Al-Syatiri Lil Tafiz Johor Bahru memilih mengikuti kursus asas penyelenggaraan basikal. Manakala 9 pelajar SMK Permas Jaya 2 pula mengikuti kursus asas teknologi fotografi. Kalau dekat Mahat tu saya dengan kawan-kawan saya banyak belajar tentang ilmu agama, hafazan dan sebagainya lah. Tapi kalau dekat program ni saya dapat banyak pengetahuan dengan ilmu yang baru daripada segi mekanikal basikal, cara pembukaan dan pasang balik, tutup balik macam mana. Sangat bermanfaat lah untuk kami, yang kami boleh, saya mungkin boleh ajar kawan-kawan kami ataupun guru-guru kami, ustaz-ustaz kami yang mungkin datang ke madrasah menaiki basikal ke apa kan. Sangat membantulah ilmu ataupun program yang dibuat di Gap Mara ni. Program TVET Junior memang bagus. So before this saya belajar seorang tak ada cikgu tolong, and then after saya found out yang cikgu dah ada this program, so saya memang happy lah, and memang best lah dapat belajar dengan Mara kan, dengan TVET Junior ni. Apa yang dipelajari di sini? Cara gunakan lighting dengan betul, cara tangkap gambar, cara nak buat gambar tu edit betul-betul lah. Antara lain, program ini diharap mampu menarik minat lebih ramai remaja mengikuti program TVET sehingga peringkat tertinggi sekaligus memenuhi permintaan industri. Misi dan misi TVET Junior sebenarnya kita nak melahirkan setiap orang ataupun setiap pelatih ni yang menyertai program kita ni, dia dapat ilmu lah, kemahiran untuk diri sendiri ataupun dia boleh membantu orang lain lah. Itulah kita punya matlamat itulah. Mana setiap pelajar ni ada satu kemahiran. Untuk pada ini apa kemahiran? Macam mana? Macam hari apa kemahiran? Okey, untuk kemahiran ini adalah bike maintenance lah, untuk asas selenggaraan basikal. Maknanya asas selenggaraan basikal daripada tukar tiup. Tukar tiup, lepas tu kita boleh tukar tayar dia, lepas tu kita boleh group set dia, satu set boleh tukar, boleh cuci semua, okey. Dan last sekali adalah penyelenggaraan lah, basuh basikal, mana-mana part yang perlu diminyakkan, macam itulah. Kalau kita tengok balik TVET ni memang kemahiran kita sangat galakkan. Sebab apa? Kita beri pendedahan kepada student-student sekolah kan, supaya mereka terdedah dengan bidang kemahiran. Okey, memandangkan bidang kemahiran sekarang ni memang kata orang dipandang tinggi, memang keperluan industri memang sangat tinggi lah untuk budak-budak yang berkemahiran ni lah. Memang feedback memang baik, permintaan tinggi, bagus, sesuai untuk zaman sekarang lah. Nak khusus fotografi, fotografi, videografi ke yang ada sekarang ni memang kata orang bagus lah permintaan untuk yang dekat luar sana. Sebagai permulaan, KPLB menyasarkan seramai 5,000 pelajar berusia 12 hingga 16 tahun mengikuti kursus asas jangka pendek yang ditawarkan di 231 Gap Mara seluruh negara. Susulan kejayaan edisi pertama Agensi Kementerian Pendidikan KPM, Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan Padu sekali lagi menganjurkan pencarian edufluencer. Bertujuan mengenal pasti guru yang layak menjadi suri guru teladan, Edufluencer 2.0 terbuka kepada semua warga pendidik berkhidmat di bawah KPM. Pencarian Edufluencer 2.0 bermula 2 September lalu dan berakhir pada 3 Oktober. Warga pendidik yang berminat boleh menghantar video resume merangkumi pengenalan diri, pengalaman sebagai pendidik dan pengiktirafan yang pernah diterima. Pendidik yang terpilih akan mengikuti latihan dan perkongsian dianjurkan oleh PADU. Melalui Edufluencer 2.0, warga pendidik berpeluang mengukuhkan peranan serta sinergi guru suri teladan selain meningkatkan lagi kemahiran mereka. Maklumat lanjut mengenai kempen warga pendidik boleh layari laman media sosial PADU.
Menu Keluarga Malaysia telah pun dilancarkan sejak 12 Julai yang lalu sebagai usaha kerajaan untuk terus membantu mahasiswa untuk mendapatkan makanan berkhasiat pada harga berpatutan. Hari ini, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad melakukan tinjauan di Universiti Malaysia Sabah UMS bagi memastikan inisiatif itu dilaksanakan. Pelaksanaan menu Keluarga Malaysia di semua kafeteria Kolej Kediaman UMS telah memberi manfaat kepada 13,179 mahasiswa. Kerajaan telah memperkenalkan menu Keluarga Malaysia di premis jualan makanan di seluruh Institut Pengajian Tinggi sebagai alternatif bagi golongan sasar mendapatkan hidangan pada harga berpatutan. Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif ini dilaksanakan sebagai usaha untuk mengatasi dan mengurangkan beban rakyat terutamanya pelajar. Beliau melakukan tinjauan di kafeteria Kolej Kediaman Tun Fuad bagi memastikan hidangan menu Keluarga Malaysia yang bernilai RM3.50 diberikan dalam kuantiti munasabah dan tidak mengabaikan aspek kualiti makanan. Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad turut melancarkan program Kembara Keluarga Simpan SSPN tahun 2022 Peringkat Negeri Sabah sempena lawatan kerja beliau ke UMS hari ini. Bertemu kembali. Seramai 12,718 anggota bomba dan penyelamat JBPM bersama 2,000 aset bersedia untuk digerakkan ke hampir 5,000 lokasi banjir di seluruh negara bagi menghadapi monsun timur laut yang dijangka melanda negara pertengahan November ini. Pengarah Operasi Kebombaan dan Penyelamat Datuk Nur Hisham Muhammad berkata, peruntukan khas sebanyak RM3 juta turut diterima bagi meningkatkan lagi keupayaan operasi sepanjang musim tengkujuh ini. Pertamanya dari segi logistik telah kita perkukuhkan khususnya dengan pengambilan hampir penuh keanggotaan kita. Kita berada di kapasiti 96% pengisian perjawatan di seluruh negara. Baru ni kita keluar 1,000 orang dan kita juga ambil bomba bantuan supaya kita lebih bersedia. Selain daripada itu, kita telah meletakkan juga tumpuan kepada 6 negeri utama lah. Nak 6 negeri utama iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang, kemudian Johor, Sabah dan Sarawak. Mengambil kira dari segi perubahan cuaca yang sedang berlaku ini, penekanan juga kita pergi kepada urban flood. Beliau bercakap kepada media selepas majlis penutupan khusus pengurusan bencana di Pantai Puteri Melaka hari ini. Majlis penutup disempurnakan yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam. Menurut Datuk Nur Hisham, peruntukan itu melibatkan pengukuhan logistik, pertambahan perjawatan dan koordinasi antara agensi serta komuniti. Daripada segi logistik, pihaknya menambah 60 buah bot khas dan 1,000 unit sistem pencahayaan yang lebih berkesan bagi misi mencari dan menyelamat. JBPM turut mewujudkan pangkalan di peringkat zon melibatkan Pantai Timur, Selatan dan Utara bagi mempercepatkan pengoperasian. Pihaknya turut memantau 122 cerun dan 186 kawasan yang dijangka berlaku kepala air di seluruh negara. Antara kawasan yang dipantau secara dekat, Baling dan Titi Hayun di Kedah serta Lentang di Pahang. Penduduk di kawasan Terbabit juga diminta sentiasa bersiap sedia menghadapi kemungkinan jika berlaku hujan luar biasa. Sementara itu, fenomena air laut pasang besar yang melanda kawasan pesisir pantai di Selangor pagi tadi dijangka berlaku sekali lagi pada hujung bulan ini. Pengarah Jawatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Nur Azam Khamis berkata, 1,770 anggota di 10 balai di kawasan berisiko banjir berada dalam keadaan bersedia. Menurut pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat, situasi air pasang besar itu boleh menjadi lebih buruk bergantung kepada cuaca. Jika hujan lebat berterusan, air boleh mencecah ke paras 3 ke 4 kaki di darat. Kita telah berjaya mencipta satu alat inovasi yang mungkin akan kita pasangkanlah di beberapa tempat lokasi yang kritikal banjir. So alat ini adalah untuk mengesan kenaikan air di darat, di mana dia memberi amaran kepada dan maklumat kepada kami di sama ada di balai ataupun di peringkat bilik kawalan kita.
Tambah beliau, pihaknya mengenal pasti 43 kawasan dikesan berisiko tinggi berlaku limpahan air hingga banjir, antaranya di Sabak Bernam, Sungai Besar dan Kelang. Sebelum ini, air pasang besar direkod naik ke paras 5.5 meter bermula jam 6 pagi. Ia susulan peralihan monsun barat daya kepada monsun timur laut hingga Februari tahun depan. Selain Hari Kebangsaan yang diraikan pada 31 Ogos setiap tahun, tanggal 16 September juga satu tarikh penting bagi Malaysia. Pada 16 September depan, genap 59 tahun Sabah, Sarawak dan Persekutuan Tanah Melayu membentuk satu gabungan Malaysia. Menyusuri hampir 6 dekad pembentukannya, menyaksikan pengorbanan banyak pihak, khususnya Angkatan Tentera Malaysia ATM yang mengangkat sumpah taat setia mempertahankan kedaulatan Malaysia. Hari Malaysia pada 16 September ini menjadi hari bagi memperingati pembentukan Malaysia 59 tahun lalu. Walaupun Singapura meninggalkan Malaysia pada tahun 1965, pelbagai peristiwa penting turut menguji pembentukan Malaysia. Antaranya konfrontasi antara Indonesia-Malaysia dari 1963 hingga 1966. Bagaimanapun, konfrontasi itu berakhir selepas Presiden Indonesia ketika itu, Presiden Sukarno, kehilangan kuasa pada Oktober 1967. Pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM, Sarja Besara Dajah Anjir yang pernah terlibat dengan salah satu pertempuran di sepadan Malaysia Indonesia di Lubuk Antu berkongsi detik cemas itu ketika bersama pasukannya dari Kompeni A1 Regimen Ranger Diraja RRD. Walaupun diserang secara berterusan selama lebih setengah jam oleh artileri mortar, situasi itu tidak mematahkan semangatnya dan anggota lain. Keberanian yang ditunjukkan oleh beliau mendapat pengiktirafan daripada Yang di-Pertuan Agong apabila dianugerahkan pingat gagah berani PGB pada tahun 1972. Masa pertempuran kan, kita memang tak ada ingat kiri kanan. Kita ingatkan apa yang terjadi. Kita mesti lawan macam tu. Kita teringat, ini kawan, ini tak ada. Kita ingatkan mau bertahankan diri, bertahan supaya kita menang. Itu ya. Bagi Meja Besar Zainuddin Syakawi Dawi pula, cabaran dan ancaman yang dihadapi pada masa kini berbeza dengan apa yang dihadapi pada masa lampau, sekaligus memerlukan penelitian serta pemahaman mendalam intipati ancaman berkenaan. Pernah terlibat dengan pelbagai operasi memerangi kegiatan pengganas komunis, boleh melihat ancaman terhadap kedaulatan negara kini muncul dengan pelbagai cara, sama ada disedari atau tidak. Kalau kita ada jati diri kita sendiri, kalau kita very patriotic, mana susah orang apa tu untuk mengalahkan kita. Jadi saya harap anak-anak muda jangan ingatkan kita tidak ada peperangan lagi, ingat tak ada komunis lagi, mana kita tak boleh duduk senang lenang dan sebagainya. Tidak. Justru beliau menasihati generasi muda untuk sentiasa mempunyai jati diri yang tinggi selain sentiasa menghargai keharmonian dan kedamaian yang dinikmati kerana ia hasil daripada pengorbanan pemimpin serta wira negara terdahulu. Reformasi dan pembangunan pendidikan di China menyaksikan pencapaian luar biasa dalam tempoh 10 tahun dengan jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan di peringkat kolej atau universiti melebihi 218 juta. Menurut Kementerian Pendidikan Republik itu, ia hampir 2 kali ganda berbanding sedekad lalu. Ditemui pada satu sidang media, menterinya Huai Ching-peng berkata kadar penembusan pendidikan telah meningkat dengan kualiti pendidikan serta perkhidmatan sokongan juga mencatat peningkatan ketara. Ketika ini terdapat 530,000 sekolah di China dengan jumlah pelajar mencecah 290 juta. Kadar anggaran kemasukan pendidikan prasekolah mencapai 88.1%, peningkatan sebanyak 23.6% sejak 10 tahun lalu. 我拥有大学文化程度的人口超过2.18亿，比10年前大幅增长。实施基础学科拔尖人才培养计划，深化工程硕博士培养改革，加强大学生创新创业教育，加快培养急需紧缺人才。双一流建设扎实推进，若干学科进入世界一流学科前列。
Bagi mempercepatkan pencapaian saintifik dan teknologi, China turut menggalakkan kerjasama yang lebih erat di kalangan perusahaan, universiti dan institut penyelidikan. Selain itu, satu pelan tindakan jangka sederhana dan panjang dibuat untuk menggalakkan pembangunan bidang falsafah dan sains sosial yang berkualiti tinggi dalam sistem pendidikan tinggi. Sukan. 2 tahun menyepi disebabkan pandemik COVID-19, kejohanan olahraga pendidikan khas peringkat kebangsaan kembali dianjurkan. Berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil, kejohanan edisi ke-20 kali ini berlangsung selama 4 hari sebelum melabuhkan tirainya esok. Hari ketiga menyaksikan 46 acara dipertandingkan untuk pelbagai kategori, antaranya menjadi tumpuan acara pecut 200 meter bagi kategori masalah penglihatan BL 2/3 untuk lelaki dan perempuan bawah 19 tahun. Acara ini dimenangi Muhammad Nazri Hazim Mohan yang mewakili kontingen Kuala Lumpur dengan catatan masa 24.94 saat, diikuti Mahathir Khairul Azhar dari Johor dengan 25.56 saat dan Muhammad Najib Nordin Kuala Lumpur dengan 25.58 saat. Bagi kategori sama untuk perempuan, kontingen Kedah yang diwakili Nurul Farhah Natasha Cik Wan mengungguli larian dengan masa 30.83 saat, diikuti Siti Normasha Fitriah Muhammad Syaparul dari Kelantan dan Nur Faizah Syawani Perlis masing-masing menamatkan larian pada 32.54 saat dan 33.25 saat. Acara 800 meter bagi kategori masalah pembelajaran lelaki bawah 15 tahun BPL 15 dimenangi wakil Perlis Muhammad Adam Faris Ahmad Tajuddin, sementara Denny Hadi dari Sabah terpaksa berpuas hati di tempat kedua. Manakala bagi kategori sama untuk perempuan, acara dijuarai Nur Balkis Imani Hakimi dari Kelantan. Juara disandang oleh Nur Arisha Nabila Adi Fazril Perlis dan tempat ketiga diraih Nur Husna Maisarah Abdullah dari Pulau Pinang. Untuk acara lompat tinggi kategori masalah pendengaran lelaki bawah 15 tahun BDL 15, Muhammad Mutadhar Nasrullah yang mewakili Pahang berjaya merekod catatan terbaik pada ketinggian 1.5 meter. Sementara itu, Muhammad Haziq Muhammad Zuki yang mewakili Kuala Lumpur bagi acara lontar peluru kategori masalah penglihatan BL1 lelaki bawah 15 tahun menamatkan saingan dengan rekod terbaik 0.74 meter. Meninggalkan Brandon Tiohjia dari Pulau Pinang dan Adam Zakaria Muhammad Fakhruddin Terengganu masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Acara lompat jauh kategori masalah penglihatan BL 2/3 perempuan bawah 19 tahun pula menyaksikan Kedah yang diwakili Nurul Farhan Natasha Cik Wan menjuarai acara dengan jarak 4.27 meter, sementara Izzah Atira Tajuddin dari Kuala Lumpur mencatat 3.95 meter dan Cik Damia Atika Cik Arifin Terengganu dengan 3.69 meter. Kejohanan yang berakhir esok bakal menyaksikan 3 lagi acara, iaitu rejam lembing bagi masalah penglihatan BL 2/3 dan acara lompat jauh kategori masalah penglihatan BL 1, kedua-duanya untuk lelaki bawah 15 tahun, serta acara lompat tinggi masalah pendengaran lelaki bawah 19 tahun. Pelumba tumpuan negara di pentas MotoGP Petronas Grand Prix Malaysia 2022 bulan depan, Syarifuddin Azman optimis mampu menjejaki pentas podium saingan Moto3. Penggunaan jentera dan kru pasukan yang sama seperti di FIM Junior GP dianggap Syarifuddin atau Damok sebagai kelebihan buatnya yang beraksi bersama pasukan Vision Track Racing itu nanti. Beraksi di atas tiket wildcard, Damok menjadi pilihan pasukan Vision Track Racing pada Petronas Grand Prix Malaysia dari 21 hingga 23 Oktober depan selepas menduduki tempat ketiga keseluruhan dalam saingan FIM Junior GP ketika ini. Juga berdasarkan pengalamannya yang sudah 3 kali beraksi dalam saingan Moto3 musim ini, pelumba berusia 21 tahun itu sememangnya merupakan individu yang tepat untuk mengibarkan cabaran negara di litar antarabangsa Sepang nanti. So macam kat Sepang ni tempat saya. So makanan saya dah tahu jalan dia. So bergantung pada cuaca dekat Sepang nanti. So sebab bulan 10 nanti kemungkinan cuaca hujan. Saya harap dekat Sepang nanti penuh dengan sokongan rakyat Malaysia untuk datang support saya dan pelumba-pelumba lain juga. So saya harapkan benda itulah. Dalam perkembangan lain, Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata penjualan tiket kini menghampiri 50%. SIC percaya sasaran 170,000 penonton yang ditetapkan dapat dicapai berdasarkan komitmen dan pengalaman luas selaku penganjur utama saingan itu.
Keperkembangan sukan antarabangsa. Liga Bola Sepak Wanita Kebangsaan NWSL Amerika Syarikat menyaksikan Houston Dash dan Angel City sama handal apabila terikat satu sama. Para aksi di tempat sendiri, Houston Dash di depan hasil jaringan Maria Sanchez 3 minit sebelum rehat. Bagaimanapun, cuma 3 minit selepas perlawanan bersambung, Angel City menyamakan kedudukan menerusi Simon Charlie. Keputusan 1-1 meneruskan rekod tanpa kalah Angel City kepada 5 perlawanan untuk berada di tangga ke-7, manakala Houston Dash kekal di tangga ke-4 mengumpul 30 mata. Lumba basikal lebuh raya jelajah Salalah di Oman. Peringkat kedua saingan sejauh 75 km menampilkan kehebatan pasukan kebangsaan Emiriah Arab Bersatu UAE yang mendominasi podium kemenangan. Saingan dalam jarak singkat ini nyata membolehkan peserta menampilkan kayuhan konsisten menuju garisan penamat. Hanjutan terakhir menjulang pasukan UAE apabila pelumbanya mengisi kedudukan 1, 2 dan 3 gelaran juara milik Khalid Mayuf diikuti Saif Al-Kabi dan Abdullah Al-Hamadi. Pemandangan indah alam semula jadi di beberapa wilayah di China menjelang musim luruh mengakhiri Buletin Didik. Saya Tarusydi Muhammad Nazri. Salam hormat. Jumpa lagi.